Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari ini video kali ini adalah bagi menerangkan tajuk 10.4 dalam tajuk sound wave, iaitu applications of standing wave. Pernah dengar kan standing wave ni, nama lain dia apa hari tu kita belajar? Stationary wave. Okey. So, kita ada 4 learning outcome di mana 2 daripadanya kita dah cover dalam eksperimen. So, kita hanya cover dalam ni 2 sahajalah. Tapi walaupun 2, dia banyaklah details yang saya pendapat saya dalam SPM tak belajar pun yang ini. Jadi, awak kena dengar betul-betul. Okay, so untuk A, dia kata solve problem, maksudnya awak selesaikanlah soalan berdasarkan fundamental and overtone frequency. Okay, bagaimana fundamental dan overtone frequency ini terhasil dalam 3 benda. Okay, yang pertama adalah stress string, yang kedua adalah open pipe, dan yang ketiga adalah closed pipe. Kat sini dia kata close end, open end tu samalah maksud dia. Stress string ni maksudnya kita ikat tali pada kedua-dua belah dia, kita ikat lah. So kita produce sound. Bagaimana sound-sound yang berlainan bunyi ataupun berlainan frekuensi itu terhasil, kita kena tengok lah. Okay. Yang kedua adalah air columns. Air column ni ada 2. Okay, iaitu open. Kalau open, kita open ke the both end lah. Open both end. Open air column ni bermaksud kedua-dua open pipe ini terbuka. Okay, so ada free air lah yang masuk daripada sini dan sini. Okay, next adalah dia kata close end. Close end ni bermaksud dia close satu belah sahaja. Okay, ni close. Kita selalu dia panggil close pipe lah. So ada alat-alat tertentu yang kita buka dua-dua kan. Macam contohnya seruling ke. Okay, kita tengok dia kategori open ke close. Okay, kebanyakan alat instrumen muzik apply air columns ni lah. Okay, untuk B dia kata use wave speed. Wave speed dalam sini dia punya speed, kita tahu V equal to F lambda kan. V equal to F lambda, di mana V dia adalah square root of T over mu. So T ni apa dia? Tension lah. Tension force yang dikenakan ke atas string tersebut. Dan mu ini adalah mass per unit length. Okay, kita dah cari dalam eksperimen mass. Mass tali tersebut bahagi dengan panjang dia lah. So dia akan menghasilkan speed yang berbeza untuk tali tersebut. Yang ni untuk tali saja, tiada untuk air columns. C dan D kita dah belajar dalam eksperimen. Okay, kita akan tengok lebih lanjut untuk A dan B. Okay, kita tengok dulu awak punya modul. Okay, the basic words yang dalam ni awak kena tahu adalah perkataan fundamental frequency, overtone dan harmonic. Okay, untuk yang pelajar yang dah biasa dengan kelas muzik, dia fahamlah apa dia itu fundamental kan. Fundamental ni asas lah. Maksudnya frekuensi yang mula-mula sekali. Okay, yang paling mula lah, paling asas. Kalau kita kata order tu dalam bentuk kosong lah, fundamental dia bermula dengan 0, 1, 2, 3 macam tu. Fundamental adalah yang mula-mula. Okay, kita simbolkan dia dengan F note. Okay, F note lah. Okay, dia kata lowest frequency emit by the musical instrument at particular tone. Okay, the tone with fundamental frequency is called fundamental tone. Okay, so kat sini dia kata tones lah. Okay, overtones yang awak dah dengar kan. Tu ada kaitan dengan kita punya chapter lah. Okay, overtone tu apa? Overtone tu adalah other tones. Okay, other tones upper than fundamental tone. So kalau kita kata mula-mula nama dia fundamental. Okay, fundamental. Yang ni kita akan kata first overtone. Okay, selepas fundamental kita sebut first overtone. So overtone ni adalah selepas fundamental. Second overtone, third overtone dan seterusnya. Okay, apa itu harmonik pula? Okay, harmonik ni pun lebih kurang juga nama dia dengan overtone, tapi dia tak ada perkataan fundamental. So kalau kata
Fundamental tu kita dah sebut first harmonic. Okay, first harmonic, second. Okay, yang ini nama dia first harmonic. Saya tulis H lah. Second harmonic. Macam tu. Third harmonic. Okay, dan fourth harmonic, seterusnya semualah. Okay, so dia benda yang sama, cuma nama dia lain. Okay, kita tengok perbandingan. Saya tak nak awak tengok yang tengah ni lagi. Okay, bukan tak guna. Saya nak tengok perbandingan di antara harmonik dan juga overtone. Okay. Awak kena tahulah kalau dia bagi nama dalam kategori overtone, you kena susun. The first one adalah fundamental mode, first overtone, second overtone, third overtone. Kalau dia bagi harmonik, tak ada masalah. First lah, second, and third, fourth. Dia akan ikut number dia punya N dia tu sama, harmonik sama dengan N dia. Tetapi kalau dia sebut fundamental mode, awak kena siap-siap, N dia sama 1. First ni nama je first, tapi sebenarnya N dia sama dengan 2, N dia sama dengan 3, N sama dengan 4. Dia tak ikut lah yang overtone ni, sebab yang first dia adalah fundamental dah ambil. Okay. So, kalau kata dia bagi calculate frekuensi at, contohlah, at fundamental tone. You kena ingat lah, N dia sama dengan 1. Tak pun yang paling senang kita lukis lah dia punya wave. Okay, yang kita sebut tadi ni nama dia all harmonic. Masuk semua number daripada 1 sampai kata kat sini dia berimpal kan. Adalah 1, 2, 3, 4. Yang kedua adalah odd harmonic. Bermaksud odd ini adalah ganjil. Bila dia sebut ganjil, maka number yang ada adalah number ganjil lah. 1, 3, 5, 7. Walaupun dia sebut kat sini, dia kata first. Ini tak ada masalah, harmonik dia akan ikut N. Jadi kalau dia kata first, N sama dengan 1. Disebabkan dia odd, dia terus lompat kepada 3, third, fifth, 7 and 9. Tapi overtone ni kekal. Fundamental, first, second, third. So kalau awak tahu instrumen tu adalah odd harmonic, you kena tahu siap-siap lah. Fundamental mode dia N sama dengan 1. First overtone dia adalah N sama dengan first overtone N sama dengan 3, N sama dengan 5. Susun baliklah 1, 3, 5, 7, 9, macam tu. Okay, untuk odd harmonic. Ada ke alat yang ni? Ada. So, biasanya odd harmonic ni untuk close pipe lah. Okay, dia akan menghasilkan odd harmonic. Okay, yang menghasilkan all harmonic maksudnya semua wujud. Okay, harmonic adalah 2. Satu string, satu lagi open pipe. Dua-dua ni adalah all harmonic. Senang lah, maksudnya N dia tu you tak perlu nak fikir banyak lah. So terus je guna. Kalau dia kata harmonic, first harmonic N sama dengan 1, second harmonic N sama dengan 2. Sama juga untuk open pipe. Okay, untuk odd harmonic you kena fikir. Kalau dia sebut harmonic, ikut saja. Kalau dia sebut overtone, you kena fikir, kena susun nama dia. Lepas tu dia odd. Ini 1, 3, 5, 7 macam tu. Okay, clear nah? Okay, sekarang saya nak ajar kamu bagaimana kita nak create table yang macam pada muka surat table berapa ni? Table 10.3 tu. Okay, untuk string. Bagaimana formula dia wujud. Saya tak nak awak hafal lah setiap kali awak nak buat soalan tutorial. Awak perlukan jadual tu untuk awak masukkan nilai. Jadi belajar bagaimana kita nak create ataupun derive formula daripada gambar rajah supaya kita ni taklah benda banyak sangat nak ingat. Kita faham konsep. Okey, kita tengok dekat sini. Katakanlah ini string. Saya ambil dulu string sebab yang paling basic string lah. Okey, string ni kita petik kat tengah lah. Petik kat sini. Okey, kita petik dia. Okey, dia akan menghasilkan bagaimana fundamental itu terhasil. Dia akan menjadi seperti ini. Okey, saya lukis semula. Okey, so bila kita petik, katakanlah yang kita petik tu menghasilkan fundamental frequency. Fundamental frequency hanya menghasilkan satu ni. Kalau nak ingat bentuk dia, saya boleh kata bentuk dia macam dorayaki lah.
Okey, 1 biji dorayaki. Madam, bolehkah dia tanya, dia suruh kami lukis? Ya, boleh. Dia boleh kata draw the wave that produce apa. Kalau dia kata fourth overtone. Fourth overtone N sama dengan berapa? Awak kena lukis sendirilah. Okey, sekarang ini adalah fundamental atau nama lain dia adalah, okay, saya tulis kat sini lah, fundamental. Saya suka tulis dua-dua nama dia, fundamental. Ataupun nama dia first harmonic. Okey, dia senang. Harmonic. Jadi bila kita tahu dia adalah first harmonic ni, ikutkan dia sebab string ni adalah all harmonic. Jadi dia ada semua number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai so on lah. Okay, so fundamental first harmonic, maksudnya bila dia kata first, kita ada 1 dorayaki. So kita sebut je lah. Okey, nampak? So kita cuma ada sebiji dorayaki. Katakanlah kita petik-petik, kita menghasilkan yang seterusnya, first overtone. Okey, so first overtone bentuk dia macam mana? Okey, saya lukis live sikit lah supaya awak nampak. Dia masih lagi, awak tak boleh panjangkan dia punya jarak tu. Dia mesti jarak dia dari sini ke sini mesti samalah untuk semua yang awak lukis tu. Awak tak boleh nak panjangkan dia. Okey, saya padam dulu supaya lagi kita nak cerita pasal panjang pula. Okey, so bila kita petik, first 1 dorayaki, second harmonic. Okey, yang kedua ni saya nak buat apa? First overtone ataupun second harmonic. Okey, maka ada 2 dorayaki. 2 dorayaki, 2 biji dorayaki. Saya suka makan dorayaki ke tak? Tapi saya bagi 2 lah. Saya buat dot-dot ni supaya nampak sama lah. Okey. Okey, so kita lukis sebiji dorayaki. Bawah dia dot net dah. 2 biji dorayaki. So kita buatlah dot-dot dia ni. Macam tu. Okey. Macam tu. Satu wave. Okey, so ada 2 biji dorayaki. Yang ni sebiji, yang ni sebiji, 2 biji. Macam tu, senang je. Okey, katakanlah dia nak apa yang ketiga. Saya bagi 3 lah. Okey, second overtone. Jadi, ataupun nama lain dia third harmonic. Third harmonic maksudnya ada 3 biji dorayaki. Saya ajak awak macam ajak budak tadika kan. Kepala no. Dia tak faham pula. Okey, saya pun lukis lagi. Panjang yang sama, fix end sebab tali yang sama. Okey. So saya bahagikan kepada 3 supaya balance lah. Dia punya panjang ni kita nak lukis dia lebih kurang sama besar je lah. Okey. Jadi 1. Tu buat satu lagi. Dot. Middle memang kena buat dot. Ya, tali tu 1 je. Saya lukis tak sama besar. Nanti awak lukislah sendiri. Jadi dia ada berapa biji dorayaki? 1, 2, 3 biji. Settle lah kalau untuk second overtone ataupun third harmonic. Okey. Boleh faham untuk string. Okey. Kita pergi pula kepada bagaimana kita nak derive dia punya equation untuk dia punya frekuensi. Jadi dekat sini kita tahu ini adalah wave. Jadi wave asas dia adalah V sama dengan F lambda. Dia punya frekuensi ada dalam formula ni kan. So kita melibatkan frekuensi, kita nak cari frekuensi. Jadi kita ubahlah dia punya formula dia ni. F sama dengan V over lambda. Okey, lambda dekat sini tak ada. Dia cuma bagi panjang tali ini sahaja. Daripada hujung sini sampai sini katakanlah dia bagi L. L lah. Kalau dia bagi length nanti awak masuklah L tu dalam formula. Jadi kita sekarang dia tak saya assume dia sebagai L. Jadi L
dekat sini kalau kita nak kaitkan, satu panjang ini adalah L di mana wave yang terbentuk hanyalah lambda per 2. Jadi dia tak bagi lambda. Bila tak bagi lambda, kita kena ubah equation ini. Lambda equal to 2L. Jadi kita masuk dalam persamaan yang pertama ini. V divide by lambda dia 2L. Tu yang awak dapat setengah 2L kali dengan V. Kenapa saya asingkan V? Sebab V tadi kita belajar kat depan sepatutnya saya tunjuklah, tapi dia basic saja. Square root of tension over mu. Sebab tu kita masuk balik dekat sini, dia akan jadi setengah L darab dengan square root T over mu. Ni yang panjang lah yang awak nampak dalam buku awak tu. Okey, faham? Jadi focal length dia, focal length pula dah melalut. Okey, so jadi fundamental frekuensi dia yang kita simbol dia F0 ni ataupun F1 kan. Okey, F1 pun boleh, F0 pun boleh lah. Tapi biasanya kita tulis F0 lah, awak kena tahu. Jadi F0 ini adalah, kalau nak cari F0 kena guna 1/2L square root of T over mu. Kalau rasa serabut sangat, kira dulu dia punya V berapa, masukkan sahaja nilai dalam tu terus. Okey, macam mana pula frekuensi untuk yang kedua ni? Okey, yang ni fundamental kita dah dapat dah. Macam mana pula yang kalau first overtone ni? Kalau saya label F1 lah, first overtone. Okey, bagaimana kita nak carinya? Okey, kita just tukar dekat lambda dia sahaja. Okey, jom kita tengok macam mana kita nak tukar. Okey, so daripada V equal to F lambda juga. Jadi F tadi kita ubah je, kita nak cari F1 kan. Jadi V over lambda. Okey, V nanti kita akan gantikan dengan square root of T over mu. Okey, lambda ni, lambda kena lambda first overtone lah. Yang ini di label berdasarkan overtone. Kita bukan label harmonik. Jadi dekat sini kita kena tengok lambda dia. Okey, lambda dia L panjang ni. Okey, panjang tali masih lagi sama. Tapi kita tengok wave dia ni berapa lambda. Dapat 1 lambda. Jadi lambda. Jadi kita just tambah saja di sini. V lambda 1 bersamaan dengan L. Okey, next. Jadi F1 sama dengan 1 over L square root of T over mu. Okey, next. Kalau kita tengok pula yang second overtone, di mana harmonik dia 3, kita nak tukar di mana? Okey, saya padam. Kat sini. Okey, kita tengok. Kita nak, saya padam. Yang ini pun 2 lah. Okey, F second overtone. Lambda jangan tulis terbalik nah. Lambda kedua. L masih lagi panjang ini. Lambda dia dah berapa? Okey, sebenarnya yang ni setengah. Yang ni setengah. Yang ni setengah. Berapa? 3/2 lambda. Jadi kita nak masukkan lambda dalam ni. Kan? L sama dengan 3/2 lambda. Okey. Jadi lambda equal to 2. 2 apa? 2L over 3. Okey, kalau ada salah nanti awak betulkan saya. Kalau tak perasan. Jadi lambda 2 kita adalah 2L per 3. Jadi F2 sama juga dengan V over 2L per 3. Jadi dia dapat 3V over 2L. Okey. Jadi kita nak tulis short form, nak bubuh V balik. 3/2L square root of T over mu. Yang ni sama je lah. So dapatlah kejujukan dia adalah apa? 1 setengah. Jadi 1 3/2. Macam tu. Boleh faham tak untuk yang ni? Saya rasa awak faham lah.
Okey. So, bila kita tengok balik setakat sehingga second overtone, so fundamental tadi kita berjaya dapat 1/2L kali dengan square root of T over mu. Okay, first overtone kita dapat apa? Kita dapat 1/L. Kan, betul tak? 1/1 lah ni dimaksudkan dengan ni. Jadi square root of T over mu. Jadi second overtone kita dapat 3/2L square root of T over mu. Dan kita boleh rumuskan yang ini adalah 2F0. Okay, sebab apa? Tengoklah. 2 kali dengan F0 1/2L square root of T over mu. Kita potong ni, kita akan dapat yang ini, betul? Dan yang ini kita boleh rumuskan dia sebagai 3F0. F0 second, 2F0, 3F0. Maksudnya kalau dia suruh awak carilah kan, katakan dia cuma bagi fundamental frequency 500 Hz. Contoh, okey, 500 Hz. Calculate third overtone. Okey, awak pun fikir. Okey, mula-mula dia fundamental. First, second, third. Oh, so maksudnya di sini, kat sini F0 500. Yang ni 2 kali 500, 1000. Okey, F1 dia, betul tak? F1 dia 2F0. F2 dia adalah berapa? Gandakanlah 500 ini sebanyak 2 kali, yang ni 3 kali. Macam tu. So, kita boleh buat kesimpulan untuk all harmonic semua macam ni. Okey? Tak ada lah. Untuk yang table tadi, kalau awak perasan lah, kalau all harmonic, dia ada tulis yang table saya potong dulu kan. Yang tu baru saya terang. Okey? Sekarang saya nak awak dengar pula untuk open pipe, sebab dia sama dengan string. Saya pergi dulu open pipe sebelum close pipe. Okey, bentuk open pipe macam ni lah lebih kurang. Kalau kita tiup dia tu kan, hujung dari satu hujung, dia akan menghasilkan wave dalam tu. Okey, so first fundamentalnya, kalau kita nak tahu lah fundamental tu bunyi macam mana, dia mesti ada frekuensi sebanyak sekian-sekian. Jadi kita tengoklah bentuk fundamental dia tu macam mana. Okey, bentuk dia, saya kena lukis pipe tu sama panjang dengan yang asal lah. Okey, pipe tu takkan jadi lebih panjang daripada yang asal untuk mencukupkan kita punya bilangan wave dalam tu. Jadi kena hati-hati dekat situ bila awak kena draw. Okey, so fundamental dia adalah X. Saya bagi senang sikit lah nak ingat. Macam tu. So yang ini awak kena buat dot lah sepatutnya. Lebih sikit. So sebenarnya dia ada N correction. Tapi kat sini nanti saya semak balik ada tak wujudnya N correction dalam silibus awak. Okay. So bentuk dia X. Bentuk, saya tulis sikit kat sini. Notes, nak lukis bentuk X lah. So kalau fundamental ni, nama dia fundamental. Okay, sebabkan dia ini adalah all harmonic. Saya tulis siap all harmonic. Fundamental, nama lain dia adalah first harmonic. Okay, harmonic mana? Allah, apa dia lah tersasul je ni. Okay, harmonic. Okay, first harmonic. So kalau dia minta awak lukis untuk yang kedua, second, apa pula second? First overtone. Okay, ataupun nama lain dia apa? Second harmonic. Okay, saya tulis H saja. Kalau tadi ada 1X. Kalau second harmonic ni ada 2X. Jadi panjang dia masih lagi sama. Okay, saya kena lukis panjang yang sama. Kita nak buat 2 biji X dalam tu, maka kita bagilah 2. Okay, 2. Saya dulu selalu lukis macam ni je. Okay, macam tak sama ya. Okay, saya bagi sikit lagi. Okay.
So, saya nak lukis X tu, saya buat je macam ni. Tetapi, dia ada kesalahan sikit kat sini. Dotted dia hilang. Patutnya ada dotted lah. 2X. So, kita gabung. Pastikan hujung sini, hujung sini, hujung sini, hujung sini, hujung sini dan hujung sini menyentuh pipe. Okey, ada student dia suka lukis macam ni. Saya lukis sikit lah student. Suka hati dia je. Dia akan lukis. Nampak ni tak sentuh. Nampak tak sentuh. Lagi dia. Ikut dan dia. Dia kena sentuh. Sentuh tu baru dia boleh jadi stationary wave tu. Standing wave tu. Dia terpantul. Terpantul lah. Bukan pantul keluar lah. Pantul kat dalam tu. Okey, kalau tidak dia tak boleh nak jadi standing wave dengan elok lah. So tips nak lukis dia macam tu lah. Okey, saya padam yang sentuh-sentuh ni. Okey. So, kat sini, kat mana yang kita kena buatkan sebagai dot. So, untuk hati-hati, awak kan guna pensel kan. Jadi, saya tak boleh nak guna pensel tu. Jadi, saya kena padam lah yang ni. Saya padam dulu. Jadi, saya lukis dulu. Satu wave, satu. Bagi lebih macam tu. Satu wave lagi adalah, jadi nak tadi ni juga. Dia tak apa nak samalah. Macam tu. Jadi tetap ada 2X bentuk. Sini 1X, 2X. Dia sama macam yang tadi ni. 1 dorayaki, 2 dorayaki. 1, 2, 3. Okey. Okey, so saya pergi kepada yang ketiga untuk samakan yang atas tu supaya awak nampak rentak dia lah. Okey, ni pipe panjang masih lagi sama. Okey, nama apa? Saya lupa nak tulis. Second overtone. Overtone. Okey, ataupun third harmonic. Jadi third harmonic ni ada 3 biji, 3X. So, awak buat bagilah kepada 3. Saya suka bagi macam tu supaya saya ni tak tertinggal berapa biji X tu. Okay. So, kena 1X kan. Ni kena 1. Lebih dah ke? Kita kira. Adakah lebih? 1. Banyaklah pula. Yang ni dah berapa ni? Set X. 1, 2, 3, 4. Mana boleh? Okey, kita nak third kan? Okey, saya lukis semula. Tengok buat video pun boleh terlebih. Saya lukis, tunggu dululah. Okey, dapat dah. So, kalau kita nak dapatkan 3X ni kat sini nampak tak? Sini 1, 2, 3. So, ada 3X kat sini. Maksudnya third harmonic, second overtone. Okey, so kita nak tengok pula dia punya frekuensi. Okey, ni pipe dia bukan tali. Jadi, V dia V biasalah. Okey. So, dekat sini panjang pipe. Tadi panjang tali. Panjang pipe adalah L. Jadi, kalau kita tengok dekat sini, 1 lambda dia macam ni. Lambda 1 macam ni. Tu. Sampai sini 1 lambda. Lambda. So, kalau kita tengok kat sini, yang ini bentuk dia ni. Yang atas ni sampai sini. Sampai kat titik tengah ni. Dia hanya, dia ambil daripada atas sini sampai sini saja. Betul? So, maksudnya kalau sini sampai sini setengah lambda, maksudnya kalau sampai sini saja dia lambda per 4 lah. So, kalau sini lambda per 4, sini lambda per 4, maka L ini adalah lambda per 2. Okey, faham tak? Yang ni berapa lambda per 4? Lambda per 4, lambda per 4, lambda per 4, lambda per 4. Jadi, kita ada 1, 2, 3, 4. 4 per 4 sama dengan lambda. Jadi, L dia ini adalah lambda. Okey, so sama juga yang ini kita akan dapat L dia sama dengan 3/2 lambda.
Okey, bukan 3 per 2 lambda, 3 lambda per 2. Okey. Jadi dia sama dengan yang atas ni tadi. Kalau kita perasan lah, kalau awak perasan. Lambda per 2, lambda, 3 per 2 lambda. Jadi dia samalah, all harmonik dia akan jadi sama. Jadi cuma bezanya dengan yang tadi adalah bila kita nak cari fundamental, V over lambda. V dia ni kita dah tak tukar kepada square root T over mu. Sebab dia bukan tali. Tali ni dia ada vibration dia ada tension dia semualah. Yang ni tak ada. Yang ni pipe. Hanya udara saja. Jadi V lambda node ni adalah lambda per 2. Lambda per, mana boleh buat lambda per 2. Sebab dia kata L sama dengan lambda per 2. Jadi lambda kita sama dengan 2L. Jadi kat sini bohlah 2L. Okey. Kita kalau cari first overtone, V sama dengan lambda first. Jadi lambda first tadi kita kata L sama dengan lambda untuk yang ni, yang kedua ni. Nampak? Buh je kat situ. V sama over L. So jadi F2 iaitu second overtone, third harmonic, lambda 2. Kita tengok pula kat sini. L dia sama dengan 3 per 2 lambda. Lambda equal to 2L per 3. Masuk yang ni dalam sini. Dia akan dapat balik 3V over 2L. Okay. So sama juga dengan string. Okay. So minta maaf lah panjang sikit video kali ni sebab saya nak compare terus. Okay. The last one air column adalah closed pipe. Okay, close pipe ni saya dah tulis kat situ. One end close. Satu sahaja yang ditutup. Okay, di mana dia adalah odd harmonik. Satu-satunya harmonik yang odd lah yang kita kata jujukan dia 1, 3, 5, 7 untuk harmonik dia. Okay, 1, 3, 5, 7. So, biasanya kalau kita nak lukis dan seterusnya lah. Bila kita nak lukis, kita berpandukan kepada harmonik. Kita tak boleh berpandukan kepada fundamental semua tu. Sebab fundamental lepas tu first tu dia tak menunjukkan bilangan dia lah. Jadi so dia bentuk dia macam ni. Okay, yang ni saya nak lukis fundamental. Okay, minta maaf. Fundamental ataupun first harmonic. Okay, so first harmonic dia adalah, ingat dekat hujung yang terbuka ni mesti bermula dengan note lah. Awak tak boleh mula dengan yang titik macam tu. Tak boleh. Sebab dia bukan fixed end. Kalau macam tali tu kita memang ikat dekat situ dimulai dengan notes. Untuk open pipe macam tadi pun saya mula. Nampak tak? Dia terbuka dekat sini, terbuka dekat sini. Sini pun apa orang kata? Anti notes. Kita mulakan dengan anti notes. So anti notes. Terus ke hujung. Lepas tu ni sorry, kena buat dot. So yang ni dot. Macam tu. Okay. Nampak? So dekat sini nak panggil apa? Saya tak tahulah bentuk dia apa. Bentuk mulut ikan ke apa ke kan. So kita kira yang ni sebagai fundamental dia first harmonic. Okay. Saya tak jumpa lagi apa yang sama dengan bentuk dia tu. And then yang kedua. Okay. Yang kedua dia adalah nama dia first overtone. Okay. Ataupun apa dia? Third harmonic. Dia tak boleh nak jadi second harmonic tu. Sebab bentuk dia, bentuk pipe dia ni. Jadi 3 kali bentuk yang pertama. So yang ni kita kena lukis 3. Macam mana nak lukis 3? So saya kena bahagi kepada, okay, saya bahagi Sat. Macam tu lah Sat, saya bagi sama rata. Boleh tak saya bagi macam ni?
Okey. 1. Kita nak bagi 3 bentuk tu. Boleh je nak buat macam ni. 1, 2, 3. Macam tu. Okey. Jadi bila awak dah nampak gambaran macam ni, awak bolehlah buat dot-dot tu. Okey, saya ni nak tunjuk kat awak kata 3 biji benda ni. 3 biji benda ni. Nampak tak? Satu terbuka kat sini. Satu terbuka ke sini. Satu terbuka ke sini. Jadi 2, 3. Jadi ada. Jadi saya nak lukis bagi betul. Okey, saya buka dia punya apa orang kata? Dot-dot-dot tu kan. Jadi ini dot-dot-dot-dot. Gitu. So dapatlah. So kalau dia kata dia nak yang ni second kan. Yang ni first overtone. Jadi kita nak second overtone. So dia jadi apa? Fifth harmonic. Madam kena lukis banyak. Ya. Harmonic. Okay. Kalau nak senang awak bahagilah kepada 3. Macam tu yang ni kan. Saya lukis balik yang atas ni. Okey, ni saya bahagikan 3 set-set. 1, 2, 3. So 3 benda lah atas ni kita kena lukis sebanyak 3. Jadi terbuka kat sini 1 macam ni. 2 dia terbalik, lepas tu 3 dia. So dia rotate, dia berselang-selang macam tu lah. Okey, so fifth harmonic kita buat macam mana? Fifth harmonic. Okey, fifth harmonic kita bahagi, kita kena ada 5 ruang lah. So kalau ada 5 ruang, panjang pipe masih lagi sama. Dia kena kecilkan ni lah. Dia baru dapat 1, 2, 3, 4. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Dia kena ada 5 ruang untuk kita lukis mangkuk-mangkuk tu. Okey ya, saya padam dah yang saya kira tu. Lagi tak nampak pula saya buat. Okey, so 1, macam tu. So kita akan dapat lah 1. Okey, dapat tak 5? 1, 2, 3, 4, 5. So dapatlah 5 harmoni. Okey, sekarang kita nak tengok pula dia punya lambda. Okey, lambda dia ni bersamaan dengan length pipe ini adalah length yang sama lah. Lambda dia hanyalah lambda 4 bagi dengan 4. Okey, jadi frekuensi kita F fundamental V over lambda. Jadi lambda kita adalah 4L. Betul tak? Kita ubah-ubah dapat 4L. Jadi masuk balik kat sini V over 4L. Macam tu. Sebab dia bagi lambda tu dalam length lah. Jadi kita kena compare lah dia punya lambda tu. Jadi F1 dia kita tengok pula berapa. Ini lambda per 4, lambda per 4, lambda per 4. So 3 lambda per 4. Jadi kita punya L sama dengan 3 lambda per 4. Jadi lambda kita sama dengan 4L per 3. Bila masuk kat sini akan dapat baliklah 3V over 4L. Okay. Jadi F2 kita second overtone ataupun fifth harmonic. Kita ada berapa? Kalau kat sini ada 5 lambda per 4. Jadi L kita sama dengan 5 lambda per 4. So kita pun buatlah L kita akan dapat 5 lambda per 4. Lambda 4L per 5. So masuk dalam V over lambda ni. V2 ni lambda 2. Jadi akan dapat 5V over 4L. Macam tu je lah. Jadi dia odd number. Okay, odd. Okey, itu saja untuk column. Saya sebenarnya nak terang jugalah untuk example. Tapi nanti saya masuk sekali dengan 10.5. Dah habis. 10.5 sikit lagi saya buat.
Okey, itu saja. Okay, tak apalah, saya sambunglah sikit lagi example tu. Saya tak kena pula dengan seterusnya tu. Okey, kita tengok example 10.9. Okey, 10.9 ni diterang apa? Stretch wire. Okey, stretch wire. So, kita kena highlight dululah dekat sini. Stretch wire ni maksudnya dia types of string. Okay, kita tulis sikit. Oh, dia string. String. Okay, keyword dia string, maka dia all harmonic. All harmonic. Okay, so bila dia all harmonic, ada satu lagi benda yang kita kena tahu. Dia punya V. V kita adalah square root of T over mu. Di mana mu itu adalah mass per unit length. Okay. So, dia kata stretch wire 80 cm. So, ini L yang besar tu lah. Okay, saya kena bubuh. Baik. Okay, kita highlight kat sini. Ini adalah L dia 80. Mass dia gram. Jangan lupa tukar ke pada kilogram. Wave travel along a wire speed 220. Ini V dia. 2 antinodes can be found. 2 antinodes can be found in the stationary waveform in the between two fixed end of the wire. So 2 antinode form. Dia tak bagi tahu dekat kita dia punya kita kata apa, dia punya berapa dia punya overtone ataupun harmonik. So kita listkan dulu dia punya maklumat. Okey, so maklumat dia seperti inilah. So 2 antinode maksudnya 1, 2. So 2 antinode bersamaan macam ni. Yang ni awak nampak macam 4 kan, tapi sebenarnya 2 je lah. So satu lagi tu tali yang sama, cuma dia patah balik je kan. So 2 antinodes ataupun kita kata ni lah. So macam tu. Antinodes. Antinode pun ni pun boleh kata 2 antinodes. Guna 4. Bukan 4 lah. 2. Okay, so dia kata sketch and label the waveform of stationary wave. Yang ni lah dia suruh label apa kat situ. Dia suruh label itu antinode, ni nodes, yang ni nodes. So dia apa lagi boleh label? Label length dia. So length dia 80 eksponen negatif 2 meter. Okay, so B dia kata determine the wavelength of progressive wave which move along the wire. So wavelength dia kita nak cari. Okay, so kita dah lukis untuk satu. Yang kedua, dia kata apa? Wavelength. Okay, wavelength. Kalau kita tengok kat sini, wavelength dia yang ini sebanyak lambda. Jadi, wavelength dia L sama dengan 1 lambda kan. Jadi, dia punya lambda dia adalah 80 cm lah, ataupun 80 kali 10 kuasa negatif 2. Jadi lambda kita sama dengan length dia 80 eksponen negatif 2 meter. Okey, settle untuk lambda. Yang kedua, frequency of vibrations of the wire. So kat sini kita kena try hard sikit lah kat sini frekuensi. Okay, so frekuensi di sini dia kalau kita tengok dekat sini dia adalah, kita namakan dia dulu. Nama dia apa? Nama dia adalah, dia ada 2 dorayaki, jadi dia adalah second harmonic. Jadi bila dia second harmonic, dia first overtone. Jadi dia first overtone F1. Jadi dia nak F1 sama dengan berapa? Kalau kita tengok tadi kita dah create F1 sama dengan 2 kali ganda F0. Jadi 2 F0. F0 pun dia tak bagi kan? Jadi kita kena cari dululah F0 ni. Jadi macam mana nak cari F0? F0 kita tahu V over lambda initial. So V ni kita tak nak cari lagi. V ni dia bagi apa? Dah dia bagi dah. Apa nak cari? Okay, V 220. Okay, so 220 bahagi sahaja dengan 80 eksponen negatif 2 meter. Jadi kita dapatlah frekuensi dekat sini. Baru fundamental. Jadi fundamental kena masuk balik dalam atas ni. So dapatlah dia punya frekuensi. Next, yang ni yang mana? Nombor 2 tadi kan. Nombor 3, mass per unit length of the wire. Jadi dia nak apa nombor 3 ni? Dia nak mu.
Okay, mu adalah mass per unit length. Length kita dah ada, mass pun kita dah ada. So, mass tu saya dah tukar tadi kepada kilogram, 15 kan. So, masuk 15 eksponen negatif 3 kilogram bahagi dengan length 80 lah. Okay, negatif 2. So, dapatlah mass per unit length. Unit dia apa? Kg per meter lah. Okay. And the last one adalah tensions in the wire. So, kita kira tepi ni. Kita tahu V sama dengan square root of tension bahagi dengan mu. Jadi V square tension bahagi dengan mu. Jadi tension equal to V square times mu. Jadi V square dia dah bagi 220 square kan darat dengan mu yang kita dapat kat sini tadi. So, dapatlah tension. Unit tension apa? Newton. Sebab kita dah tukar semua ke dalam unit SI. Okey, itu saja untuk subtopik ni. Example 10.10 tu saya dah tengok. 10.10 tu saya dah tengok. Soalan dia senang saja. Okey. Dan soalan example 10.11 pun lebih kurang saja. Okey, kalau ada penambah baikkan nanti saya akan bagi tahu lain lah. Okey, terima kasih. Jumpa lagi.